Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Muaz bin Anwar, nombor metrik 058233. Hari ini kami akan menceritakan tentang hukum taklifi yang wajib. Apa itu wajib? Wajib ialah tuntutan syarak ke atas mukallaf supaya melakukan sesuatu perkara dengan tuntutan yang pasti. Dan berdasarkan ayat Quran dalam hukum berpuasa, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran ila akhir ayat, berdasarkan lafaz fal yasum dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Fal yasum adalah fi'il mudhari' yang disertakan dengan lam amal yang menunjukkan kepada perintah berpuasa apabila tiba bulan Ramadan. Jadi dalam ayat ini ulama telah mengistibat hukum bahawa berpuasa pada bulan Ramadan adalah wajib berdasarkan lafaz fal yasum. Seterusnya, hukum taklifi yang kedua wajib adalah berdasarkan ayat Al-Quran di dalam surah An-Nur ayat 58. Berdasarkan ayat Al-Quran itu, kita dapat lihat daripada berdasarkan lafaz liyasta'zinkumu. Lafaz ini menunjukkan fi'il mudhari' yang disertai dengan lam amal yang membawa maksud perintah kepada wajib. Jadi ulama mengistibat hukum dalam ayat ini bahawa hukum meminta izin bagi hamba dan anak yang masih belum balik adalah wajib apabila memasuki bilik ibu bapa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kepada hukum taklifi mandub, iaitu tajuknya ialah qiyamul lail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qumil laila illa qalila. Ini daripada ayat surah Muzammil ayat kedua. Ulama mengistinbat hukum wajib qiyamul lail berdasarkan ayat 2 dalam surah Muzammil, iaitu qumil lail. Lafaz kum dalam ayat itu adalah fi'il amar atau fi'il amr yang menunjukkan perintahnya melakukan qiyamul lail wajib. Baik. Selepas itu, kewajipan qiyamul lail berjalan selama setahun dan dimansuhkan oleh ayat 20, iaitu ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baik, seterusnya dalil yang kedua bagi mandub daripada tajuk memberi dan menjawab salam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallimu ar-raqib ala mashi wa mashi ala al-qa'id wa qalilu ala al-kafir. Lafaz dalam hadis Abu Hurairah yusallimu ar-raqib ala mashi jelas menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan keutamaan orang yang patut memulakan salam. Penekanan dan keutamaan ini menunjukkan bahawa memberi salam itu sangat dituntut. Hukumnya adalah sunat muakkad, bagi menjawab salam pula ialah wajib. Auzubillahi minasyaitonirrajim. InsyaAllah saya akan meneruskan hukum taklifi yang seterusnya adalah haram. Pengharaman arak. An Anas bin Malik qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asharatan asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa sakiyaha wa ba'iaha wa akila thamaniha wal mushtariya laha wal mushtarata lahu. Maksudnya, diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat 10 golongan yang terlibat dengan arak. Orang yang memerah, orang yang meminta arak diperah untuknya, orang yang meminumnya, orang yang membawanya, orang yang meminta dibawakan arak kepadanya, orang yang memberi minum arak kepada orang lain, orang yang menjual arak, orang yang mendapatkan hasil daripada arak, orang yang membeli arak, orang yang meminta dibelikan arak untuknya. Cara ulama mengistinbatkan hukum. Ulama telah mengistinbatkan pengharaman arak melalui kalimah la'ana dalam ayat la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ashrata
yang bermaksud Rasulullah telah melaknat 10 golongan yang terlibat dengan arak. Setiap perkara yang dilaknat oleh Rasulullah adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Oleh itu, hukum arak adalah haram. Seterusnya, hukum mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah la'anallahu al-washimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayyiratil khalqallah. Maksudnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah melaknat perempuan yang membuat tatu dan yang meminta dibuat tatu, yang mencukur alis, yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. Ulama telah mengistinbatkan hukum haram membuat tatu dan yang meminta dibuat tatu, mencukur alis, menjarangkan gigi untuk kecantikan dan yang mengubah ciptaan Allah berdasarkan kepada perkataan la'ana. Dalam hadis Ibnu Abbas, perkataan la'ana membawa maksud laknat, iaitu Allah melaknat dan melarang perbuatan tersebut dengan larangan yang pasti ia membawa hukum haram melakukannya. Termasuk di dalam hukum haram dan perbuatan yang dilaknat ialah perbuatan menyambung rambut, mewarnakan dengan bahan yang najis, pembedahan plastik atau organ yang dilakukan untuk kecantikan semata-mata, dan lelaki menyerupai wanita atau sebaliknya. Semua perbuatan tersebut adalah haram dilakukan kerana termasuk di dalam mengubah ciptaan Allah seperti yang dijelaskan oleh hadis. Okay, nama saya Muhammad Ishraf bin Abdullah Sani, nombor metrik 058743. Okay, pada hari ini saya akan menceritakan tentang tajuk hukum taklifi, iaitu hukum taklifi makruh. Okay, adab bertanyakan soalan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'idah ayat 101, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubadalakum tasukum. Okay, bernafaskan lafaz la tas'alu berbentuk larangan secara tidak pasti, iaitu hukumnya adalah makruh. Nombor 2, fi'al mudhari' bersertakan dengan la nahiyah yang menunjukkan larangan. Allah melarang bertanyakan perkara jika diterangkan menyusahkan kamu, dan akhir sekali kerana ada perintah dalam ayat yang sama memberikan kelonggaran kepada para sahabat membuat pertanyaan. Larangan memakan bawang putih. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, man akala min hazi syajarah ya'ni as-sawm fala yaqrabanna masjidah, iaitu berdasarkan lafaz ya'ni as-sawm, fi'al mudhari' bersertakan la nahiyah yang menunjukkan larangan. Perbuatan memakan bawang mentah adalah dilarang dalam Islam, dan hukum memakan bawang mentah adalah makruh kerana berbau busuk dan kurang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Gusyari bin Muhammad Ar-Razali. Saya akan meneruskan perbincangan daripada kumpulan kami, iaitu hukum taklifi al-mubah, yakni harus. Baiklah. Jadi apa itu maksud al-mubah? Al-mubah ialah perkara yang boleh dipilih oleh mukallaf menurut syarak, sama ada untuk melakukannya atau meninggalkannya, dan tidak mendapat pujian atau pencelaan apabila melakukannya dan meninggalkannya. Jadi ianya terdapat 3 bentuk al-mubah ini. Jadi bentuk pertama ialah kebiasaannya terdapat nas syarak yang menggunakan lafaz halal kepada sesuatu perkara. Ini berdasarkan lafaz hillun daripada surah Al-Ma'idah ayat ke-5 yang berbunyi, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillal lakum wa ta'amukum hillal lahum. Jadi ulama telah mengistinbatkan hukum halal ataupun harus untuk makan makanan sembelihan ahli kitab, dan halal untuk mereka makan makanan sembelihan orang mukmin melalui lafaz hillun. Seterusnya, bentuk yang kedua ialah
terdapatnya nas daripada syarak yang menafikan perkara dosa ataupun jenayah. Jadi ini berdasarkan lafaz ittura daripada surah Al-Baqarah ayat ke-173 yang berbunyi faman ittura ghayra baghin wala 'adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Ayat ini pada mulanya menyatakan bahawa haram untuk makan bangkai, darah, daging babi dan daging yang salah cara sembelihannya. Namun jika dalam keadaan darurat, maka perkara tersebut menjadi harus, yakni menafikan dosa yang di atas untuk makan makanan yang haram itu menjadi harus jika terdapatnya darurat. Yang ketiga, ditulis dengan lafaz amar tetapi terdapat qarinah hukum daripada wajib menjadi harus. Ini berdasarkan lafaz fastadu daripada surah Al-Maidah ayat ke-2, wa idza halaltum fastadu. Baiklah, pada awalnya haram berburu sebelum bertahallul, hukumnya adalah haram. Namun ianya menjadi harus berburu selepas bertahallul melalui lafaz fastadu yang bermaksud maka berburulah, dan ianya merupakan adalah fi'il amar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Okay, nama saya Muhammad Ishraf bin Abdul Sani, nombor metrik 058743. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang tajuk hukum wada'i, iaitu sebab. Berdasarkan hukum wada'i, yang sebab adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Berdasarkan lafaz faqta'u aydiyahuma, iaitu fi'il amar beserta la nahiyah yang menunjukkan larangan. Jadi setiap perbuatan mencuri menjadi sebab potong tangan, dan akhir sekali hukum mencuri adalah haram. Baiklah, hukum wadi'i seterusnya ialah syarat. Apakah maksud syarat? Syarat ialah sesuatu yang kerana adanya ada hukum, tetapi tidak semestinya apabila adanya ada hukum. Okey, baik. Contoh diberdasarkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'u lahu, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Hakim. Okey, berdasarkan hadis ini, jadi contohnya wuduk adalah syarat sah solat. Apabila tidak ada wuduk, solat tidak sah. Tetapi tidak semestinya orang yang melakukan wuduk itu kerana hendak menunaikan solat. Jadi dalam situasi orang yang mengambil wuduk ini, berkemungkinan seseorang itu berwuduk ada tujuan lain, contohnya seperti membaca Al-Quran dan sebagainya. Hukum wada'i yang seterusnya adalah mani'. Apa yang dikatakan dengan mani'? Mani' iaitu penghalang. Penghalang adalah apa yang ditetapkan pembuat syariat berupa ketiadaan hukum atau sebab dengan keberadaan penghalang. An Usamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul kafirul muslim walal muslimul kafir. Situasi berdasarkan hadis di atas, iaitu hadis di atas menunjukkan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam, dan orang Islam juga tidak dapat mewarisi harta orang kafir disebabkan ada penghalang, iaitu mani'. Kesimpulannya, berbeza agama penghalang kepada pewarisan harta pusaka berdasarkan hadis di atas. Baik, seterusnya kita pergi kepada hukum wada'i, iaitu saya mendapat tajuk sah ataupun sahih. Okay, wa faraid as-sawm arba'ah asya'. Ahdaha an-niyah bil qalbi fa innaka nathawm faridan ka Ramadan aw nadhar fala budda min al-iqa' an-niyah lailan. Okey, maksudnya dan kewajipan puasa itu ada 4 perkara. Salah satunya ialah niat. Di dalam hati sekiranya puasa yang fardu seperti puasa Ramadan atau puasa nazar, maka mestilah diniatkan pada waktu malam.
Maksud sah ialah perbuatan yang sempurna syarat dan rukunnya serta terhasil yang dikehendaki darinya. Akhir sekali, jika syarat dan rukunnya telah sempurna, maka puasanya adalah sah. Oleh itu, setiap orang wajib melakukan niat sebelum puasa supaya puasanya sah. Baiklah, saya akan meneruskan perpentingan kami, iaitu hukum wadi'i al-batil. Maksud al-batil ialah tidak ada kesan persyariatan kepada mukallaf, kerana kesan-kesan bagi persyariatan berlaku apabila rukun-rukun yang dituntut oleh syarak telah dipenuhi. Jadi kita ambil contoh daripada surah An-Nisa ayat ke-103 yang berbunyi, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Lafaz mawquta ini membawa maksud waktu yang ditentukan. Jadi ulama telah mengistinbatkan hukum daripada ayat ini bahawa solat yang dilaksanakan bukan pada waktunya ataupun bukan pada waktu yang mana telah ditetapkan ataupun ditentukan, ianya menjadi tidak sah dan terbatallah solatnya. Baiklah, sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama saya Muhammad Ishraf bin Abdullah Sani, nombor metrik 058743. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang tajuk Al-Hakim. Terdapat dua perselisihan pendapat antara para ulama. Yang pertama, adakah seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala tidak dikenali kecuali dengan para rasul dan dasar apa yang boleh terjadi. Yang kedua, jika memungkinkan bagi akal untuk mengenali dan memahami hukum Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat tiga pendapat. Pendapat yang pertama daripada mazhab Mu'tazilah dan sekelompok Ja'fariyah, iaitu mengatakan bahawa setiap perbuatan terdapat kebaikan dan keburukan dengan melihat sifat-sifat perbuatan dan pengaruhnya seperti manfaat. Yang kedua adalah pendapat daripada golongan Asy'ariyah, iaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, ulama fiqh dan ulama usul. Mereka mengatakan bahawa akal fikiran tidak boleh memahami hukum Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya, tetapi harus dengan perantaraan Rasul. Pendapat yang ketiga daripada Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi, ahli taqid Hanafiyah dan ulama Ja'fariyah, mengatakan bahawa setiap perbuatan memiliki kebaikan dan keburukan di mana akal fikiran mampu memahami dan mengenalinya. Okay, di sini pendapat yang boleh digunakan pakai yang kuat ialah pendapat yang ketiga, kerana pendapat ini didukung oleh daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, saya akan sambung yang seterusnya, iaitu bahagian ketiga, mahkum fih. Mahkum fih adalah sesuatu yang berhubungan dengannya pesan atau seruan pembuat syariat. Jadi mahkam fihi ini adalah tidak lain adalah perbuatan jika memang pesan membuat syariat hukum taklifi. Jadi kawah yang disimpulkan dari ayat di atas berkaitan dengan perbuatan mukallaf, iaitu menginfakkan yang buruk dan hukumnya dinyatakan dengan makruh. Berdasarkan dalil Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa iza qudiyatis solatu fantashiru fil ard. Yang ini bermaksud apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Daripada surah Al-Jumu'ah ayat 10. Okey, perbahasan pertama, syarat-syarat sah taklif dengan perbuatan atau syarat mahkum fihi. Pertama, perbuatan tersebut harus diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan sempurna hingga dia boleh membayangkan tujuan dan niatnya serta pelaksanaannya seperti mana yang dituntut darinya. Jadi, taklif tidak dibenarkan dengan sesuatu yang tidak diketahui. Oleh kerananya, seluruh taklif yang ada
di dalam Al-Quran bersifat global saja, seperti solat dan zakat. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan solat dan zakat sehingga apa yang masih bersifat global itu hilang. Hal itu disebabkan kerana Rasulullah SAW memiliki hak dan kuasa untuk menjelaskan hukum hakam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati wal zubur wa anzalna ilaykal dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Maksudnya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Baik, yang kedua pula, perbuatan yang dibebani tersebut harus berada dalam kemampuan mukallaf. Artinya harus perbuatan-perbuatan yang memungkinkan bagi mukallaf untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Hal itu disebabkan kerana maksud dari taklif adalah tunduk mematuhinya. Jika perbuatan itu keluar dari kemampuan si mukallaf, maka tidak boleh dibayangkan adanya kepatuhan dari mukallaf. Dengan begitu, taklif tersebut menjadi sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan meneruskan yang terakhir, iaitu berkaitan dengan mahkum alaih. Apa yang telah dimaksudkan dengan mahkum alaih? Mahkum alaih adalah perbuatannya menjadi tempat berlakunya hukum Allah, dan perbuatannya itu berhubungan dengan hukum syar'i. Para ulama juga telah menyebut mahkum alaih dengan mukallaf. Secara ringkasnya, apa yang boleh kita tahu daripada maksud mahkum alaih adalah seseorang itu telah dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sesuatu, dan setiap perbuatannya itu telah dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, jika seseorang itu meninggalkan kewajipan, maka seseorang itu akan beroleh dosa. Dan seterusnya kita pergi kepada syarat sah ta'lif. Mukallaf berkemampuan memahami dalil ta'lif dengan sendiri atau melalui perantaraan orang lain. Secara ringkasnya, kemampuan ini diukur pada akal yang dimiliki. Memandangkan akal adalah kemampuan yang tersembunyi, maka syarak pun telah menetapkan had umum sebagai petunjuk kepada kewujudan akal dan kemampuannya berfungsi untuk memahami sesuatu perkara. Apabila telah mencapai umur baligh dan akal tidak mengalami kecacatan, ianya telah dianggap sebagai mukallaf. Oleh itu, orang gila dan kanak-kanak tidak dianggap mukallaf kerana golongan ini tak mampu berfikir secara waras. Selain itu, orang yang tidur dan yang lupa juga tidak ditaklifkan. Syarat yang kedua adalah mukallaf hendaklah mempunyai keahlian, iaitu kelayakan untuk dibebani dan kelayakan membuat pilihan melaksanakan apa yang telah ditaklifkan. Baiklah, secara ringkasnya, ahliyah atau keahlian ini akan diperolehi oleh seseorang mukallaf menerusi akal dan juga kefahaman terhadap tanggungjawab agama yang dibebankan ke atasnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan meneruskan perbincangan daripada kumpulan kami, iaitu mahkum alaih, yakni penghalang syarat-syarat taklif. Jadi penghalang syarat-syarat taklif ini terdapat 3. Yang pertama ialah bebanan taklif bagi orang yang tidak memahami perintah atau seruan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syariat Islam. Contohnya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengenai larangan untuk minum arak ketika hendak menunaikan solat. Hal ini kerana orang yang mabuk tidak sedar dan terlepas daripada bebanan untuk melaksanakan solat akibat tidak memahami perintah taklifi atas kemabukan mereka. Oleh itu, perintah tersebut dituju kepada orang Muslim yang hendak menunaikan solat dan masih waras daripada mabuk, dan ianya bukan pula dituju kepada orang yang mabuk, kerana
Orang yang menunaikan salat dalam keadaan sedar adalah bertetapan dengan cara yang sepatutnya. Oleh itu, perintah tersebut adalah permulaan bagi pengharaman arak yang umum. Baiklah, penghalang kepada hukum taklif yang kedua ialah syariat Islam bersifat umum kepada seluruh umat manusia, iaitu menangkumi juga kepada orang bukan Arab yang mana tidak memahami bahasa Arab. Adapun orang bukan Arab yang tidak memahami bahasa Arab tidak akan dibebani dengan hukum taklifi. Hal ini kerana kemampuan memahami perintah syariat menjadi keharusan bagi sahnya sesuatu taklif. Oleh itu, dalam memahami perintah syariat Islam, perlulah kepada usaha untuk mempelajari bahasa Al-Quran, menterjemahkan maksud nas ke dalam bahasa mereka dan lain-lain lagi usaha yang perlu dilakukan. Selain itu, pendakwah Islam perlu untuk mempelajari bahasa bangsa lain yang mana menjadi fardu kifayah bagi menyampaikan syariat Islam kepada umat manusia, dan cara ini adalah yang terbaik. Baiklah, penghalang bagi syarat taklif yang ketiga ialah di dalam Al-Quran terdapatnya huruf-huruf yang tidak difahami, iaitu huruf-huruf yang terputus dan ditemui di awal surah. Contohnya alif lam ra, alif lam mim, yasin dan kaf ya ain sad dan lain-lain lagi. Huruf-huruf seperti berikut bukanlah termasuk daripada perintah taklif. Hal ini kerana hukum taklifi tidak bergantung kepada huruf-huruf berikut. Bahkan huruf-huruf tersebut mempunyai maknanya yang tersendiri yang mana tidak dicapai oleh manusia, dan ianya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ianya juga menunjukkan mukjizat Al-Quran untuk memperlihatkan kebenaran bagi mereka yang menentang mukjizat Al-Quran yang terdiri daripada huruf-huruf tersendiri. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.